recording. Tu ada live kat atas tu. So on lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Lagi sikit masa lagi kita dah nak start live kita ya Pak Pen ya. Jadi sambil-sambil tu kita ada lagi masa dalam 2 minit macam tu, kita minta rakan-rakan kita sama-sama untuk like, comment and share. Share banyak-banyak banyak-banyak mungkin supaya kita boleh dapat rangkaian yang lebih meluas lagi. Sebab kita ni bersama dengan apa orang kata mantan ketua pengarah Institut Koperasi Malaysia yang baru-baru saja bersara sebelum inilah. Jadi dengan apa orang kata pengalaman, ilmu beliau, kita perlu apa orang kata cedok, kita perlu ambil supaya kita boleh apply dekat gerakan koperasi kita lah. Jadi saya minta dan sebaik semua Pak Pen untuk share kita punya live kita, sebab kalau tak share rugilah juga ya. Sebab bukan senang kita nak dapat bersama-sama dengan Pak Pen untuk kita bincang. Sibuk berkebun sekarang. Sibuk berkebun, untunglah boleh berkebun kalau sebab macam saya duduk rumah burung Pak Pen. Oh ya. Jadi tak ada tanah dan sebagainya. Tapi seronoklah bila tengok Pak Pen punya FB tu kan. Memang seronoklah tengok berkebun. Keluar peluh-peluh semuanya. Ya. Okay. Satu terapi yang baik. Satu terapi yang baik. Jadi mungkin kita akan ada lagi satu minit Boleh kita buat test suara tak? Boleh kita dapat tahu feedback tak? Boleh baca tak feedback orang? Ada dengar suara tak viewers? Kita setakat ni ada 12 orang viewers. Ada suara tak? Jelas tak suara? Di handphone ataupun di laptop masing-masing ada tak suara kami? Clear tak? Jelas tak? Ada hanging tak? Ada buffering tak? Macam-macam soalan saya tanya tu. Boleh bagi komen sikit? Boleh bagi respon sikit? Tapi kita tak nampak komen ni. Itulah belum lagi yang komen tu. Mungkin mereka sedang sibuk untuk share. Jadi ada tak? Saya ada. Ada? Saya harap ada. Saya macam mana? Ada? Yes, suara clear. Terima kasih Cik Syaman ya. Suara clear. So far alhamdulillah suara clear. Terima kasih. Okey, video sangat cantik dan jelas daripada Cik Syaman ya. Terima kasih kepada Cik Syaman kerana Cik Syaman dan juga Cik Azim dan juga kru-krunya kerana settingkan. Saya test suara saya, Cik Saman. Suara Saman? saya boleh? Ataupun mesti kuat lagi? Clear? Clear ya? Clear. Ramai yang kata clear. Puan Nur Azlina kata Hello, clear. my friend from Canada, Mr. Nasir. Oh, Mr. Nasir, hi. He is from Canada. Oh. Basically now it's about 10 p.m. at night. Oh, really? Yes. Thanks for watching. Okay, mungkin Puan Najiah Abu Bakar sampaikan salam kepada Pak Pen dan juga Puan Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara clear. Jadi Alhamdulillah. mungkin kita boleh proceed lah. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam berkooperasi kepada viewers kita. Alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada pagi ini, bersama dengan kita mantan Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia Tuan Haji Arifin Mamat yang lebih dikenali sebagai Pak Pen. Nama glamour Pak Pen Ya. Mana dapat nama Pak Pen tu Pak Pen? Nama Pak Pen tu sebenarnya daripada zaman sekolah. Saya di sekolah asrama penuh. Masa tu ada seorang pakcik ni, dia datang jual laksa. Di sekolah tu dengan motor Honda Cup. Nama dia Pak Pen. Okey. Jadi saya pun mulalah dipanggil Pak Pen Laksa. Pak Pen laksa. Tapi saya drop laksa tu tak glamour kan. So Pak Pen je lah. Oh, dia detan daripada pakcik menjual laksa lah. Daripada pakcik Nampak laksa nama Pak Pen. Tapi okey apa kan? Jadi kita akan mulakan kita punya sesi FB Live bersama dengan Pak Pen kita, yang kita akan menceritakan tentang istimewanya berkooperasi Pak Pen. Jadi mungkin ramai viewers sekarang ni boleh share lagi supaya kita dapat proceed dengan, kita dapat rangkaian yang lebih meluas, viewers yang lebih meluas lagi, view yang lebih banyak dan sebagainya, so that kita boleh trending lah kalau dalam TV trending gitu, trending worldwide. Jadi dalam sesi kita ni ya Pak Pen, kita akan cubalah untuk menanyakan apa orang kata
pendapat Pak Pin, pandangan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita nak curi sikitlah rahsia tips Pak Pin sepanjang Pak Pin berada dalam dunia corporate dan juga dunia koperasi. Sebab semua sedia maklum Pak Pin kita ni memang apa orang kata pakar lah dalam dunia corporate sebelum beliau menceburi bidang koperasi. Jadi rugi kalau kita tak share, sebab bukan senang kita nak dapat rahsia-rahsia yang very direct daripada Pak Pin. Jadi selain daripada itu juga kita akan bertanyakan kepada Pak Pin berkaitan dengan apakah apa orang kata saranan-saranan yang boleh kita berikan kepada gerakan koperasi, khususnya dalam sudut kepimpinan koperasi, LK dan sebagainya. Nak mengetuk memimpin koperasi bukan senang kan, sebab kita ni membership organisation, banyak kepala yang kita kena, banyak apa orang kata hati yang kita kena jaga dan sebagainya kan. Jadi selain daripada itu juga Pak Pin, dalam sesi FB Live kita ni kita akan ada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama saya akan bertanyakan pandangan, soalan, cadangan, saranan dan sebagainya. Kemudian daripada semasa ke semasa kita akan membaca soalan daripada daripada viewers kita lah. Jadi kita akan ada 2 part macam tu. Selain daripada itu, apa lagi saya nak mention untuk makluman viewers semua, antara objektif yang kita nak buat sesi FB Live ni adalah untuk kita berkongsi ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang akan diceritakan oleh Tuan Haji Arifin Muhammad. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Haji Arifin, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Pin. So far macam mana Pak Pin? Baru bersara, macam mana, okey? Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Rina sebagai host sesi kita pada pagi ini. Dan saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia kerana masih sudi menghubungi saya dan menjemput saya hadir ke sini. Walaupun saya telah meninggalkan meletak jawatan daripada IKM, sebenarnya saya tidak pernah lagi meninggalkan IKM. Tetap di hati. Tetap di hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sihat, alhamdulillah. Rutin-rutin harian Pak Pin selepas bersara macam mana bersama dengan Puan Aisyah? Okay. Aktiviti kami ini penuh lah sebenarnya ya, sebab saya memang seorang yang tidak boleh duduk diam. Jadi kalau tidak ada aktiviti, kita adakan aktiviti, tetapi aktiviti itu selalunya dia ada secara spontan. Dia ada sahaja. Contohnya setelah jiran-jiran penghuni taman saya mengetahui saya telah bersara, jadi mereka telah meminta untuk menubuhkan koperasi taman. Koperasi komuniti. Yes, komuniti taman. Jadi kita pun telah mengadakan beberapa mesyuarat perbincangan awal untuk menubuhkan koperasi. Saya berkebun, tanam kacang saya panjang-panjang, kacang panjang yang memang panjang. Dan saya juga seperti yang Rina tahu, menulis buku mengenai COVID-19, pengalaman saya sebagai seorang bekas pesakit, dan berkongsi mengenai mindset ataupun mental preparation menghadapi COVID-19 itu, dan adalah aktiviti-aktiviti lain lagi. Macam mana dengan Arnab Pak Pin? Arnab, alhamdulillah kita telah pun mengembangkan masuk ke fasa kedua. Jadi kalau dulu ada hanya 30 sangkar, sekarang ini beberapa hari yang lepas kita ada 100 sangkar yang telah dipasang. Semalam saya pasang juga hidroponik untuk mempertingkatkan lagi aktiviti menjadi Pak Tani Bandar. Pak Tani Bandar? Yes. Pak Pin ni sangat, apa orang kata, suka mengeluarkan perkataan-perkataan catchy tu kan? Pak Tani Bandar. Jadi syukur alhamdulillah jugalah kerana dengan adanya masa dan dengan kesihatan yang Allah berikan, saya sekarang ini lebih punyai banyak peluang untuk bersama dengan jiran-jiran, solat jemaah di surau, bertadarus bersama jiran-jiran secara online. Dan saya rasa pagi ini pun saya mengucapkan salam kepada jiran-jiran saya daripada Taman Perwira Setia. Ada di antara mereka yang berhasrat untuk sama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi mungkin kita boleh saya tanya Pak Pin, rentetan daripada pasca
pandemik kita dulu lah pasal Yeah. COVID-19 tu kan. Sebenarnya boleh Pak Pin kongsikan sikit tak macam mana Pak Pin boleh nak ada tarikan untuk ceburi bidang koperasi ni? Macam mana? Apa pendorong yang membuatkan Pak Pin nak join koperasi? Okey. Asalnya ialah tarikan kepada saya, tarikan untuk pulang ke negara untuk berkhidmat kepada masyarakat. Itu yang menjadi tarikan, sebab saya telah begitu lama berkhidmat dengan syarikat-syarikat swasta. Sejak daripada graduated lah, tahun 1983, lama dah ni, Rina pun belum lahir rasanya. 1983. Jadi sejak itu saya memang dengan swasta, ya. Jadi telah bekerja juga di luar negara selama 19 tahun. Jadi sepanjang masa itu, di akhir-akhir fasa kerjaya saya itu, terpanggil di jiwa saya ini untuk pulang dan berkhidmat kepada masyarakat. Saya rasa ada pengalaman-pengalaman yang saya boleh manfaatkan masyarakat di Malaysia, terutamanya masyarakat B40 yang kita panggil sekarang ini, masyarakat ni kaum golongan yang terpinggir, terpencil, orang kampung, sebab saya sendiri pun orang kampung. Jadi kita rasa boleh kita cuba membantu meningkatkan sosio-ekonomi mereka supaya lebih berdikari. Bukan sahaja mengharapkan bantuan keuangan daripada organisasi ataupun anak-anak sendiri, tetapi boleh menjana pendapatan sendiri. Itu yang terpanggil sebenarnya. Jadi bila diberi peluang untuk menerajui Institut Koperasi Malaysia, dan pada ketika itu dikenali sebagai MKM lah, seperti yang kita tahu, jadi saya grab lah the opportunity. Okey. Kisahnya daripada sudut nak berkhidmat untuk masyarakat lah. That is the right time lah. That was the right time, yes. Untuk datang Yes. untuk pulang ke tanah air. Jadi selepas Pak Pin decided untuk pulang ke tanah air, especially untuk memimpin Institut Koperasi Malaysia, jadi ada beza ke Pak Pin dunia corporate dan juga dunia koperasi kat Malaysia? Antara korporat dengan koperasi ni sebenarnya ada perbezaan dan ada persamaan. Ya. Sewaktu saya bertugas di Saudi Arabia di syarikat aquaculture di Saudi Arabia, kita ada komuniti Melayu 20 orang lebih. Di waktu itu pun saya telah tubuhkan satu koperasi di antara kawan-kawan kami rakyat Malaysia di syarikat itu. Tetapi tertubuhnya koperasi itu daripada segi spiritnya, tetapi tidaklah berdaftar sebab Suruhanjaya tak sampai, tak ada office di Saudi. Jadi kita keluarkan sertifikat kepada anggota kita, kita bayar, kita kutip duit share, dan kita ada aktiviti perniagaan. Perniagaan kita waktu itu ialah membeli ikan daripada syarikat dan menambah nilai kepada ikan itu menjadikan ikan bakar, dan kita jual di Jeddah. Kita beli ikan dengan harga RM20, kita jual dengan harga RM85 seekor ikan bakar. Selalu sold out. Jadi koperasi yang kita tubuhkan itu, kita kerjasama. Ini satu lagi pada kekuatan koperasi yang membuat tarikan kepada saya ialah adanya semangat bekerjasama di antara anggota. Ya, kerjasama tu kuat. Satu lagi, bila kita kata kita nak berkhidmat kepada masyarakat, dengan cara berkoperasi ini kita dapat mengatasi di antara masalah yang selalu dihadapi oleh orang Melayu, terutamanya orang-orang Melayu yang kurang keupayaan keuangan, iaitu masalah modal. Bila kita sebut nak buat bisnes, kita kata mana modal? Tak ada modal. Jadi kita dah kalah daripada awal lagi. Daripada kita tewas daripada sebelum kita bermula sebab kita tidak ada modal. Tetapi bila kita berkoperasi, dengan menumbuhkan koperasi, dengan menjadi anggota koperasi, kita dapat bergabung. Kita bergabung modal, it's a form of crowdfunding. Kita bergabung idea, dan kita boleh bergabung tenaga.
Tetapi dengan syarat kita embrace, maknanya kita hayati the spirit of koperasi dengan sepenuhnya. Kita menjadi anggota koperasi yang proaktif, yang partisipatif, bukan sahaja menjadi anggota yang menunggu dividen. Kalau itu yang kita buat, maka kita tidak mendapat manfaat sepenuhnya daripada kita berkoperasi itu. Jadi soalan Rina tadi, apakah perbezaan dan persamaan? Di antara persamaannya ialah kedua-dua ni, korporat ataupun koperasi, ada undang-undang tersendiri ya. Jadi dengan korporatnya kita terpaksa daftar juga dengan ROC ataupun dengan SSM di Malaysia ni, dan secara koperasinya kita daftar dengan Suruhanjaya. Ada undang-undang, ada akta tersendiri ya. Tetapi bila kita sebut korporat, korporat ini ada shareholders dia, ada modal, ada owner dia, ada orang mengeluarkan modal, dan pengusaha yang mengeluarkan modal, yang menjadi majikan itu mengambil pekerja, dan mereka ini ialah pekerja. Jadi imbuhan kepada pekerja itu hanyalah gaji ataupun bonus kalau ada. Itu berbeza tu daripada koperasi. Koperasi ini dia tak kira lah berapa you letak modal pun, satu orang, satu undi, satu suara. Jadi dia punya koperasi ini kita ada hak sama rata dalam menguruskan koperasi itu. Ini Rina lebih tahu dari saya. Ini sifu, guru koperasi ini. Saya baru belajar koperasi sejak saya join sini lah kan. Tetapi yang penting di situ ialah keanggotaan koperasi itu, jika kita betul-betul menggunakan hak sebagai seorang anggota untuk memilih siapakah yang memimpin koperasi, kita pilihlah mereka, pemimpin-pemimpin koperasi yang kita panggil anggota lembaga koperasi, orang-orang di kalangan orang-orang yang berwibawa, yang ada wawasan, yang ada semangat, yang boleh menyatukan anggota-anggota untuk mencapai matlamat. Jadi kita sebagai anggota perlu berani menggunakan hak kita sebagai anggota juga ya. Itu yang saya katakan, menjadilah anggota yang proaktif, yang partisipatif. Jadi dari sudut sistem tadbir urus ni bagaimana pula Pak P? Tadbir urusnya kalau kita ikutkan ya, kalau kita ikutkan secara adilistik, sama saja. Sebab kalau kita ingin maju dalam sesuatu aktiviti perniagaan, kita perlu bermula daripada adanya business planning. Kita perlu bermula daripada adanya very high level objective. Wawasan tu apa? The high level objective. Daripada high level objective itu kita kena ada kita punya business plan kita. Kita kena ada kita punya perancangan, kita punya strategi. How do we convert that strategy into implementation ataupun into actions. Dan kita perlu ada target, kita perlu ada accountability di antara kalangan pekerja ataupun petugas untuk menjayakan aktiviti-aktiviti supaya mencapai target itu. Itu secara adilistiknya. Yang menjadi masalah dan perbezaan di sekarang ini ialah bila koperasi lebih fokus kepada sukarela. Sukarela, mana ada sukarela? Semua orang pun ada komitmen ya. Jadi saya sebenarnya ingin melihat lebih banyak koperasi yang mengambil keputusan bahawa jayakan, urus tadbirkan koperasi itu secara profesional. Jadi kita sangguplah keluarkan duit, investment, bayar gaji kepada pengurus koperasi, kepada kaki tangan koperasi yang profesional. Jika kita mahu urus tadbir keuangan, cari seorang yang qualified untuk mengurus tadbir keuangan. Bukannya beri kepada anggota sebab dia nampak bersemangat, kita bagi, dan minta pula dia buat kerja secara sukarela. Itu menjadi punca kegagalan. Sebab kalau kita lihat koperasi-koperasi besar yang ada di negara kita ni yang berjaya, mereka ini
menguruskan koperasi mereka sebagai badan korporat. Ya, lihat Bank Rakyat, lihat Kopetro, lihatlah koperasi-koperasi yang berjaya itu, mereka menjayakan urus tadbir koperasi sebagai badan korporat, tetapi menggunakan the prinsip koperasi. Jadi saya inginlah melihat walaupun koperasi kita ni masih kecil, masih di skala sederhana, tetapi bila kita ukur baju di badan sendiri, kita cari profesional, bukannya 30 orang, mungkin 3 orang, tetapi kita perlukan profesional penuh masa untuk menguruskan koperasi. Saya tertariklah dengan respon Pak Pin tadi berkaitan dengan untuk mendapat satu sistem tadbir urus yang baik, partisipatif, pelibatan dalam kalangan anggota, accountability itu sangat penting lah, dan the most important thing, kena ada structure yang betul. Ada bahagian pengurusan dan juga ada bahagian board dan sebagainya. Jadi saya tertariklah dengan itu. Pak Pin, saya tanya, at the moment Pak Pin jejak kaki dan Pak Pin decided untuk balik ke tanah air, apa first untuk berada dalam gerakan koperasi, apa first impression, pandangan pertama berkaitan dengan koperasi di Malaysia? My first impression, sebab kita, first of all, bila saya ditawarkan jawatan sebagai ketua pengarah Maktab Koperasi ketika itu, saya tidak tahu dan tidak pernah dengar perkataan Maktab Koperasi Malaysia. Minta maaf lah, tapi itulah keadaannya. Saya minta masa kepada YB Menteri ketika itu untuk membuat sedikit research mengenai Maktab Koperasi Malaysia. Jadi saya masuklah website dan tengok dan sebagainya. Dan my first impression is that it was very academic lah. Jadi ini sebagai satu pusat yang fokus kepada akademik, yang cuba membimbing aktiviti perniagaan. Jadi di situ tidak ada keselarasan. Bagaimanakah pusat akademik yang membuat kursus-kursus di bilik kuliah ingin membimbing anggota koperasi yang ingin menjalankan aktiviti perniagaan. Jadi itu impression saya ketika itu ialah terlalu akademik, terlalu jauh daripada practical, daripada reality of the business activity yang diadakan di koperasi. Jadi sebab itulah di antara langkah awal yang saya implemented, yang saya ambil semasa jawatan saya itu, ialah untuk mengambil pendekatan turun padang. Jadi kita bawa pegawai-pegawai kita turun padang bersama dengan koperasi supaya kita dapat faham apakah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh koperasi, masalah aktiviti perniagaan, dan kursus itu kita buat customize kepada koperasi-koperasi tertentu. Jadi kita cetuskan program Miracle. Program Miracle ini supaya kita memberi tumpuan, satu fokus kepada koperasi mengikut keperluan koperasi. Dari situlah bimbingan yang kita berikan. Maksudnya sebagai analogi, dulu kita sebagai doktor yang ada satu gedung ubat, kita memberi ubat tanpa kita ambil tahu sangat apakah penyakit-penyakit yang perlu kita ubati. Jadi kita kata ini kursus asas, ini kursus ini kursus itu. Siapa nak datang, datang. Dah datang, nak balik, nak buat apa, buatlah. Asalkan kuliah kami penuh, bilangan peserta kami mencapai matlamat 50,000 setahun. Jadi itu terlalu output focus. Jadi kita, kalau kita nak berjaya di dalam aktiviti perniagaan, baik koperasi ataupun korporat, kita kena tukar paradigma kita daripada activity focus, daripada output focus kepada outcome focus, pada result. Apa result yang kita perlukan? Jadi bila kita tahu kita perlukan resultnya, keuntungan begini, jualan begini, dividen yang kita boleh beri kepada anggota begini, sumbangan kepada anggota daripada segi manfaatnya sebanyak ini, itu matlamat-matlamatnya, dan apakah aktiviti yang kita perlu jayakan tu, itu yang perlu kita beri tumpuan supaya kita beri bimbingan kepada koperasi apa yang mereka perlu buat, bagaimana yang mereka boleh buat. Sebab itulah saya sedar juga ketika itu antara pegawai kita ini mungkin perlu diberi latihan
untuk turun padang itu. Jadi kita kata turun padang. Turun padang buat apa? Nak cakap apa dengan koperasi? Jadi kita beri latihan. Jadi semua 80 lebih pegawai latihan kita ni telah pun melalui kursus 5 hari sebagai certified coach and mentor, business coaching and mentoring certified ya. Jadi mereka ada keupayaan baru, kepakaran baru. Bila mereka turun padang itu, mereka tahu bagaimana untuk berdialog dengan koperasi-koperasi untuk buat diagnosis apa sebenarnya yang boleh dibimbing. Dan selalunya, ini penting, selalunya kita tak tahu apa yang perlu dilakukan oleh koperasi lebih daripada anggota koperasi itu sendiri yang tahu. Sebab itu business maker. Kita cuma boleh memberi framework, bertanyakan soalan-soalan sebagai coach dan let the answer come from them. So we encourage by asking the right questions. Kita panggil powerful questions, powerful question, so that they can discover the answers. And bila answer tu, bila jawapan tu, solusi tu datang daripada mereka sendiri, komitmen tu ada kepada mereka. Ni bukan IKM suruh kita buat, ini yang kita nak buat. Yang kita nak buat itu penting. So the willingness has to come from within the koperasi. Kita tak boleh IKM ke, SKM ke, kementerian pun sendiri ke, tidak boleh menjamin kejayaan koperasi. Ini kena ingat, nobody can guarantee the success of koperasi except the anggota lembaga koperasi dan anggota-anggota koperasi itu sendiri. It has to start from within the koperasi. IKM, SKM, kementerian boleh memudah carakan, boleh memberi bantuan daripada segi ekosistemnya. Saya kalau bercakap terover dah pula kan. Okey, saya tertarik juga lah bila Tuan Haji kita, Pak Pin, bila datang ke ni, mengubah cara orang kata approach Institut Koperasi Malaysia, which appreciate lah Pak Pin. Jadi itu berkaitan dengan Institut Koperasi Malaysia. Bagaimana first impression pasal koperasi dekat Malaysia ni, Pak Pin? Koperasi kat Malaysia ni, koperasi kat Malaysia ni saya rasa ditokok lama lah. Pendapat saya, kita ni berkoperasi dah hampir 100 tahun, mungkin dah 98 tahun, almost 100 years. Jadi 100 tahun ni, kalau kita lihat kepada sektor ataupun bidang lain, banyak perubahan dalam 100 tahun ni. Kita tengok daripada teknologi, tengok telefon cukup, bagaimana evolusi teknologi maklumat, telefon, komputer. Kita pun tahu kan IR2, IR3, IR4, sekarang IR4. Perubahan peredaran masa dalam 100 tahun itu di sekeliling kita ini, banyak kemajuan yang kita lihat. Dulu kita beratur tunggu teksi, sekarang tidak lagi. Kita dekat komputer, dekat laptop, dekat handphone, panggil Grab tunggu datang ambil kita. Dulu kita beratur dekat kedai makan, sekarang kedai makan datang hantar ke kita punya rumah. Banyak lagi. Jadi sekarang ni all we need is a handphone, internet line. Semua perkara boleh berlaku di mana sahaja. Tetapi koperasi masih di tahap lama. Masih tidak ada bidang kuasa, tidak ada empowerment, tidak diberi kepercayaan bahawa mereka boleh berdikari untuk menguruskan, membuat keputusan, menguruskan bisnes mereka sendiri. Semua perlu dirujuk kepada pihak-pihak di atas. Ini saya rasa it's about time that we really empower, kita beri keyakinan, kepercayaan kepada koperasi-koperasi untuk membuat keputusan sendiri. Nak buat bisnes apa, buatlah. You have to be accountable for your own members and for your own business. Kenapa pula Suruhanjaya yang perlu accountable dan perlu menyelia mereka? They are running the business. Let them be accountable for their own action. Kalau dia kerugian, that is their action. They have to be accountable for it. So saya rasa kita tidak boleh ada dua yang kita perlu mahu lihat daripada koperasi. Kita mahu
lihat mereka berjaya. At the same time, masa yang sama, kita tidak memberi mereka ruang untuk terbang. Pak Pen, saya masih ingat lagi lah, ada statement yang dikeluarkan oleh mantan YB Menteri kita semua ni, mengatakan bahawa koperasi di Malaysia ni lebih digelar sebagai gergasi tidur, gergasi yang tidur. Yeah. Jadi apa sebenarnya isu koperasi ni? I think potential tu banyak. Sebab kalau kita lihat kepada koperasi, salah satu koperasi ni, saya sendiri telah menubuhkan koperasi. Bila saya masuk IKM, saya tubuhkan koperasi supaya saya dapat menghayati the lifeline of koperasi. Saya dapati koperasi saya sendiri pun sangat susah untuk membuat keputusan. Sebab kita rasa ini duit anggota. Jadi kita nak buat keputusan, ada rasa takut macam ni, macam mana nak explain kepada anggota. Jadi bila kita kata sleeping giant itu, koperasi-koperasi di masa lampau sehingga kini pun mengambil keputusan yang lebih selamat, tidak mengambil risiko. Jadi mereka buat apa? Mereka membeli properti, dia beli rumah, beli bangunan, sewakan, play safe. Jadi aset koperasi banyak, membuat pinjaman, aset pinjaman banyak. Jadi bila kita lihat kepada aset koperasi ini, kalau saya masih ingatlah, 140 bilion ringgit, termasuk dikirakan juga aset ialah dana pinjaman daripada koperasi-koperasi yang memberi makro loan, ya, dan juga nilai-nilai bangunan yang koperasi beli. Jadi ini beli bangunan ni play safe. Jadi kita kata liquidate juga some of this asset supaya kita boleh menggunakan wang itu membiayai real business activity yang higher growth, yang higher profit, ya. Sekarang ini especially kita punya property market pun merudum. Kalau dapat 4% pulangan daripada sewa tu kira dah bagus sangat dah. Kalau tidak 2%, 3%. Satu masa dulu, yes, property market was really up, ya. Sekarang ini merudum, oversupply, orang tak menyewa. Jadi banyak koperasi dia pegang aset yang tidak menjanakan pendapatan. Kita kata kita boleh liquidate sekarang ni, nak jual pun payah. Supaya kita boleh menggunakan tu membiayai program-program aktiviti bisnes yang lain. Sekarang ni kita ikutlah trend. Bisnes apa sekarang ini yang meletup, ya, yang e-commerce, yang internet base, yang boleh membuat jualan. Sekarang ni saya rasa lah IR 4.0 ini adalah satu opportunity yang sangat baik untuk kita semua. Sebab kita sekarang ni boleh bersaing dengan pemain-pemain besar seperti giant-giant yang supermarket besar-besar ni tanpa melibatkan modal yang besar. Kita tak ada modal kan. Sebab kita boleh menjual produk kita melalui online. Tak perlu ada physical store, tak perlu ada physical apa. Kita boleh jual online asalkan kita tahu bagaimana untuk membuat produk kita itu menarik untuk consumer, ataupun kita tahu lebih baik daripada itu, kita tahu apa yang pelanggan kita mahu. Jadi kita cipta satu produk yang memberi solusi kepada kehendak pelanggan kita. Jadi saya rasa kita boleh bersaing sekarang ini. Okey, terima kasih Pak Pen atas respon yang very, orang kata, membina tu, IR 4.0 is not easy actually, yes. Tapi kita boleh, sebab kita sekarang dalam peralihan kan? Dalam peralihan, banyak kursus-kursus yang diberi peluang sekarang. Institut Koperasi Malaysia juga ada menawarkan kursus-kursus berkaitan dengan IR 4.0, especially to koperasi. Yes. Sebab koperasi ni masih ada yang dah move on lah orang kata kan, berhijrah ke IR 4.0, dan ada juga koperasi-koperasi yang berkluster kecil, sedang mikro di bawah-bawah tu mungkin masih belum lagi untuk move on ke IR 4.0. Jadi mungkin kita boleh tengok sedikit soalan daripada viewers kita, daripada Encik Zulkifli Ibrahim, ya. Soalannya adalah, dari segi pendekatan
outcome fokus, mungkin ada yang berpendapat fungsinya lebih sesuai atau berat kepada SKM dan angkasa. Boleh ulang? Okey, dari segi pendekatan outcome fokus, mungkin ada yang berpendapat fungsinya lebih sesuai atau lebih berat kepada SKM dan angkasa. Jadi IKM beri ilmu dan ada hybrid outcome fokus sikit dengan kerjaya dengan SKM atau angkasa. Apa pendapat Pak Tim? Respon saya secara spontannya ialah bila kita sebut outcome focus itu, the paradigma yang kita mahu siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab kepada outcome focus itu mesti bermula daripada koperasi itu sendiri. Koperasi itu letak dulu matlamat apa outcome yang dia perlukan, the end in mind, apa target koperasi itu. Ada kita koperasi 14,000 lebih kurang, ya. Banyak koperasi ditubuhkan tanpa mengetahui apakah tujuan mereka menubuhkan koperasi, kecuali nak minta grant, kecuali hopefully dapat bantuan kewangan daripada kerajaan. Jadi ini tak ada outcome focus. Outcome dia nak grant nak buat apa? Itu tak ada. Jadi niat tu biar betul, outcome tu di peringkat koperasi itu sendiri. Ini lebih berkesan. Bila koperasi itu kata, contoh saya buat koperasi taman tadi, koperasi taman ni kita ada outcome focus yang kita perlukan. Ada 3 perkataan yang penting untuk taman kita. Jadi satu ialah community, 2 ialah unity. Kita mahu koperasi kita tu menjadi uniting force untuk penghuni taman. 3 ialah prosperity untuk penghuni taman. Jadi community taman, jadi kita target, fokus. Koperasi kita ini hanya untuk komuniti taman kita sahaja. Untuk unity, sebab di taman ini banyak sekarang ini kita ada pendapat berbeza-beza. Jadi kita mahu membawa satu forum yang boleh unite the taman. Jadi outcome fokus itu biar bermula daripada koperasi. Bila kita lihat kepada ekosistem untuk outcome fokus, dia melibatkan kepada semua agensi, bukannya sahaja angkasa ataupun SKM ataupun IKM. Semua agensi dan semua organisasi, sama ada organisasi itu perkhidmatan awam ataupun swasta, untuk berjaya kita perlu setkan matlamat kita dan fokuskan kepada the outcome, bukannya kepada input, bukannya kepada the black box tu yang memproseskan tu, kepada throughput ataupun output, tetapi kepada outcome. Sebab bila kita fokus kepada outcome, kita boleh mengenal pasti aktiviti-aktiviti penting yang kita lakukan untuk mencapai the outcome. Kalau kita fokus kepada output, kita akan mencari aktiviti-aktiviti supaya kita kelihatan sibuk. Itu berbezanya. Sebab kita output fokus ni kita nak kita kelihatan sibuk. Jadi kita sibuk, kita nampak penting. Bila kita nampak penting, kita rasa seronok, kita syok sendiri. Ya, kita syok sendirilah, kita akan sibuk. Pergi office sibuk ni. Sampai nak telefon mak bapak kat rumah pun tak sempat sebab sibuk mak, sibuk. Kerja penting ni. Itu output fokus tu. Output fokus ini melihat kepada internal. Ini sekarang ni kadang-kadang kita kena, ini saya nak bagi tahu jugalah. Saya lihat output fokus ini bermula daripada peringkat paling tinggi pun. Dengan para menteri kita pun. Output tu dia nampak busy, dia ada press statement, dia boleh keluarkan, pergi kepada majlis-majlis memberi ucapan. Output apa sebenarnya outcome untuk rakyat? Jadi kita kena fokuskan balik. Semua rakyat Malaysia yang mempunyai jawatan, sama ada di dalam kerajaan ataupun di dalam swasta, perlu fokus pada outcome, bukan untuk syok diri sendiri. Jangan fokus untuk busykan diri, nampak sibuk, nampak penting. Sana pergi mesyuarat, sini pergi mesyuarat, sana pergi ucapan. Kesannya tak ada. Kita lihat pada impak negara kita, impak rakyat kita, impak ekonomi kita, bagaimana. Itulah yang saya maksudkan outcome focus.
Okay, juga kita boleh lihat daripada saudara Borhan Mat Aris, beliau mengatakan thank you Pak Pin sudi kongsi ilmu. Borhan Mat Aris. Dan juga ada beberapa soalan lagi daripada penyediaan rancangan perniagaan. Dia kata over regulated co-ops. Komen. Over regulation ni, over regulatory ni saya rasa memang satu observation yang tepat. Kita over regulate. Kita start dengan assumption semua orang tak pandai. Kita start dengan assumption semua orang cuba melakukan kesalahan. Oleh kerana itu kita akan regulate mereka. Assumption tu tak betul. Saya rasa kita perlu tukar supaya kita assume semua orang ni ada matlamat dan ingin maju, ingin mencapai kejayaan. Dengan assumption itu kita cuba memahami apakah yang diperlukan oleh koperasi-koperasi itu. Dan instead of regulatory, kita enabling. We should be talking about enabling koperasi rather than regulating koperasi. Saya tak kata lepas mereka bebas tanpa any regulation. Kita dah ada undang-undang, kita ada governance. Setiap koperasi ada governance, ada internal auditor dan sebagainya. Ada framework, tetapi within that framework we have to be enabling them to make the decision and go ahead and implement their business action. Okay. Ada soalan lagi Pak Pin daripada saudara Muhammad Muda. Yes. Community ke? Community saya. Beliau tanya, what are the common problems faced during the development of a koperasi and how you go about to overcome it? Boleh repeat? What are the common problems faced during the development of a koperasi and how you go about to overcome it? Okey, sebenarnya ini kenal bersara Tuan Haji Muhammad Muda, kawan saya, kawan surau, kawan tadarus, kawan roti canai pagi-pagi, jiran saya jugalah. Seorang yang sangat bersemangat untuk menyumbang kepada komuniti taman kita. Soalan yang baik, terima kasih Colonel. Antara cabaran daripada segi penubuhan koperasi ialah untuk ada clarity daripada segi the purpose tadi tu, daripada segi matlamat kenapa koperasi itu ditubuhkan. Mungkin kita banyak matlamatnya, terlalu banyak matlamat, tapi biarlah kita fokus kepada 1, 2, 3 matlamat dahulu. Bila matlamat ini telah dicapai, kita boleh kembangkan. Start small, achieve it. Biar kita berjaya dalam matlamat yang kecil itu dulu, supaya kita boleh membuat kejayaan yang besar. Start small steps, tapi ada kejayaan. Daripada kita dream big, macam-macam punya angan-angan, tetapi satu pun tidak tercapai. Jadi lemah semangat lah, sebab tak tercapai je lemah semangat. Jadi kita antara cabarannya ialah to prioritize. Di antara banyak yang kita nak capai itu prioritize. Prioritization ni susah jadi sebab kita ada 50 ahli, kita di taman kita ada 300 lebih keluarga, macam-macam punya kehendak, dan kita kena prioritize. Dan di sinilah peranan seorang ketua yang boleh memberi compelling vision untuk semua orang dapat bersatu menyokong wawasan yang sama, walaupun kecil pada permulaannya, tetapi kita find the common ground. Jangan fokus kepada the differences in the beginning. Fokus kepada the common ground tadi tu, common purpose. Common purpose tu penting, ya. Jadi antara cabarannya ialah supaya kita ada satu convincing story untuk semua stakeholders untuk sama-sama menyokong apakah yang kita cuba tubuhkan. Stakeholders di sini terutamanya kalau kita community ialah anggota komuniti taman itu sendiri, anggota koperasi kita, dan stakeholders lainnya ialah Suruhanjaya. Kita nak daftar dengan Suruhanjaya supaya kita boleh adakan satu compelling story kepada Suruhanjaya supaya mudah mereka meluluskan permohonan kita. Dan compelling story kalau kita perlu menjanap modal, mengumpul modal supaya ada antara anggota yang boleh melabur lebih wang. Kalau ni
Ada kadang-kadang tu saya lihat koperasi yang anggotanya kaya-kaya, masuk melabur share 100, ya, ambil syarat aja sebab tak yakin, tapi masuk juga ambil hati. Ini tak payahlah, kita ini is a business setup. Kalau nak charity, NGO, masuk charity, masuk yang tak ada profit. Bila kita sebut koperasi ini is a business organisation, mengikut prinsip koperasi. Jangan lupa tu, koperasi is a business organisation dan mengikut prinsip organisasi, prinsip koperasi. Syarikat pula business organisation mengikut undang-undang persyarikatan. Jadi it's a business organisation, it's not there for charity. Charity is a byproduct of koperasi. Ya. Jadi kita ada koperasi, kita ada financial purpose, financial objective. Sebab kita nak bagi manfaat kepada anggota pun memerlukan wang. Janganlah kita dapat grant daripada kerajaan, kita guna grant tu untuk memberi manfaat kepada anggota. Manfaat anggota harus datang daripada sumber keuangan yang dijana oleh koperasi itu sendiri. Kalau tak untung, macam mana nak memberi manfaat? Ya? Jadi koperasi perlu ada compelling story, ada business plan yang baik dan perlu dianggotai oleh terutamanya di peringkat anggota lembaga oleh mereka-mereka yang ada kepakaran. Bukannya mereka-mereka yang popular tetapi tak ada kepakaran. Bukan mereka-mereka yang mencari status. Ini bukan tempatnya. Ini ialah untuk mereka yang ada kepakaran yang boleh menyumbang kepada koperasi itu sendiri. Okey, Bapin, kita ada soalan daripada orang jauh ni. Yes. Your colleague, I think. Mr. Nasir. Mr. Nasir, yes, from Canada. Beliau tanya ya, we do see most of the cooperative are used for the first couple of the segment of supply chain, like farming, raw material supply, and then it's mostly a corporate or more P&L based operation or business takeover. Like an overlap between the both, how do you see this balance working? In the case of mostly grain-based and dairy-based industry, we do see both models married under one umbrella. Do you see a conflict of interest or not? Good evening, Mr. Nasir. Now is I think close to midnight in Canada. A very difficult question you're asking me, but it's not surprising because Mr. Nasir is a senior quality director, global senior quality director for his company. No, I don't see a conflict of interest. I see what I see here is that koperasi is no longer about microloan only. Koperasi is about the global business as well. And we talk about now what are the focus business areas that should be attractive to koperasi. We need to look into what are needed in the world currently. With the pandemic that we are still experiencing, food security become a key factor everywhere in the world right now. Food security. So therefore, when we talk about food security, we talk about agriculture, we talk about aquaculture, we talk about sustainability in producing food and making them available at the lowest cost. Then you're talking about supply chain, at the lowest cost to consumers everywhere. First of all, to consumers in your own respective countries. So therefore, if like the National Aquaculture Group in Saudi Arabia producing 40,000 tons of shrimp, first priority is to feed the population in Saudi before we even talk about exporting to some other part of the world. So food security has become a number one priority in most countries today. Therefore, in Malaysia, we talk back to Malaysia, if I'm a businessman with a lot of money, I want to invest something into a new business venture, I would go into producing food for the country, for the world. Yeah? Choose your niche and choose your passion, whether you're producing fruits or vegetables or grains or dairy product or seafood. Based on your own expertise and your passion, go into that and go in a big scale. We need to go in a big scale. Malaysia still doesn't have
a big scale aquaculture company producing. We are still net importer of many food items. In a year, we import maybe between 50 to 70 billion ringgit of food into the country. We are still net importer of food. We are surrounded by sea. Our land is very fertile, and yet we are importing food. So therefore, I think this is an area where companies, individuals, koperasi can and should focus into food production, and you couple the food production with the internet of things, with the precision farming. You do fertigation, you do precision farming, even aquaculture. Now we have auto feeding based on acoustic feedback from shrimp. Then the feed will automatically flow to the ponds. So things like this will speed up and will be productive in terms of producing more food, sustainable food for the whole world. And supply chain, of course, is a very important part of it. When we talk about food, we talk also about animal food, animal feed. Yeah, because if we go into aquaculture, into dairy, into poultry, those animals also need to be fed, and we need to also look into the supply chain of animal feed. And we are shortage even in those areas. Therefore, when we are talking about supply and demand, the cost of animal feed is still very expensive. And 60-70% of the cost of dairy or poultry or aquaculture farming are feed cost. So when the feed cost is still very expensive, the end product cost cannot be lowered. So it's still, sebab itulah ikan-ikan di Malaysia, the price of fish in Malaysia today is sometimes more expensive than chicken, more expensive than beef. It's very expensive. And the wild catch is getting less and less. Supply of wild catch, the availability of fish in the ocean is depleting. So therefore, we need to go into this production of aqua farming, aquaculture. Mr. Nasir respond. Masya Allah, well said. Thank you, Mr. Nasir. Thank you, Mr. Nasir, still with Thank you for your us. support. Yep. Alright, kita boleh pergi tengok ke soalan yang seterusnya, boleh Pak Pin? Yes. Okey, daripada Tuan Muhammad Zahidi Halim. Apa pandangan Pak Pin terhadap koperasi kaki tangan MKM Berhad sendiri yang Pak Pin jadi anggota sekarang ni? Bagaimana co-op kita ni boleh menjadi koperasi rujukan kepada kooperator yang lain? Seharusnya lah koperasi MKM menjadi model, sebab di sinilah gedung ilmu daripada segi keilmuan berkoperasi, ya, seharusnya menjadi modal. Dan saya rasa koperasi MKM ini tidaklah terlalu teruk. It's quite good. Last year pun more than 10% returns to the shareholders. So tapi masih boleh ditingkatkan lagi daripada segi reaching out to our consumers. Sebab sekarang ini kita target mainly pasaran kita ialah warga kerja IKM secara majoritinya. Tapi kita boleh reaching out. We have good products. Contohnya kita punya sate gemuk. We can reach out with our sate gemuk to, kalau kejiranan di sini, contohnya ke masjid-masjid di sini, ke syarikat-syarikat di sekitar kita ini, supaya function ataupun majlis mereka boleh order catering daripada sate gemuk kita. Jadi kita lihat kepada keupayaan kita dengan keupayaan yang ada itu, dan kita cuba membesarkan lagi, melebarkan lagi kita punya customer base. Bukan sahaja untuk kaki tangan IKM tetapi juga untuk orang ramai. Dan I think MKM Co-op ada juga melabur dalam hartanah di Tamarin Square di Cyberjaya. Kita punya berapa kedai? Dua shop lot, ya. Dan it is also available for rental. Jadi perlulah kita mencari satu peluang supaya shop lot kita tadi tu bukan saja menunggu untuk orang datang menyewa,
kita kena value add kan, jadikan something dengan bangunan kita itu, supaya kalau orang nak menyewa, kita fokus lah niche market. Kita nak buat apa? Nak buat wedding hall, nak buat apa? Supaya orang yang nak cari tu, dia terjumpa kita. Kalau kita open terlalu general, terlalu umum, terlalu banyak pilihan. We are lost in the big pool of property supply. Tapi kalau kita niche kan, kita kata this is what we want to do with our property. This is what is available, what is it for. Mungkin kita fokus kepada the target market tadi. Okey Pak Pin, berdasarkan pengalaman Pak Pin dalam dunia korporat antarabangsa ni, tak ada banyak sangat. apakah rahsia yang boleh Pak Pin kongsikan lah untuk kita transformkan perniagaan koperasi di Malaysia? Okey, jawapan saya ni mungkin menyentuh perasaan beberapa pihak lah ya, tetapi dengan sikap keterbukaan Pak Pin semula jadi itu, saya ingin menjawab secara candid ya, secara berterus terang. Yang pertamanya saya rasa kita perlu lihat balik kepada Akta Koperasi. Akta Koperasi kita ini pada masa ini terlalu mengongkong. Jadi kita perlu semak balik Akta Koperasi, yang saya rasa memang telah pun bermula proses menyemak balik Akta Koperasi ini yang diterajui oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, untuk menyemak balik Akta Koperasi ini more enabling, more empowering kepada koperasi. Ya, bila kadang-kadang itu bila akta ataupun kawal selia ataupun regulatory yang terlalu lebih sangat itu, business opportunity terlepas. Katalah dia nak buat satu development project, dia memerlukan kelulusan. Kelulusan mengambil masa kadang-kadang berbulan-bulan hingga menjadi tahun. Opportunity itu tak tunggu kita, dia akan terlepas kepada orang lain yang boleh bergerak dengan lebih cepat, yang bukan koperasi. Jadi saya rasa akta tu kita lihat balik, the regulatory framework itu kita permudahkanlah. It's about time. Now kita dah ramai cerdik pandai dalam koperasi ini, mereka tidak perlu lagi dipimpin sebagai remaja yang tidak mengetahui selok-belok membuat urusan bisnes. Jadi kita empower them, we bimbing tetapi we empower them. Bimbingan itu lebih baik daripada regulatory. Regulatory bahasa Malaysianya apa? Regulatory bahasa Malaysianya apa? Regulating tu. Daripada kawal selia tu, kita enabling dah. Ya. Kita ambil tahu apa yang mereka perlu, kita enable them melalui sokongan dan melalui ilmu dan melalui kemudahan-kemudahan yang boleh disediakan. Okey, Pak Pin. Kalau Pak Pin mencuba bidang lain, Bidang apa? tak kisahlah bidang lain apa ke, entertainment ke apa ke nanti. Entertainment tak ada commercial value. Sebab ada viral sekarang kan. Dia tertarik daripada dah buat buku, menulis dan sebagainya. Buku saya tu dalam penulisan, saya tulis buku COVID-19, Hikmah dalam Musibah, atas pengalaman saya sendiri sebagai bekas pesakit COVID. Apa yang penting dalam buku saya itu ialah penekanan kepada mental preparation bila kita didatangi oleh musibah. Dalam pengalaman saya ialah musibah COVID-19. Ya, masa itu kita memang takutlah sebab COVID-19 ni dikaitkan dengan kematian kan. Tetapi daripada situ kita lihat hikmahnya. Kita cari apakah hikmah, sebab kita yakin semua yang berlaku itu adalah dengan perancangan Allah, dan Allah akan merancang untuk memberi kebaikan kepada umatnya, kepada hambanya. Dan daripada situlah saya kongsikan how do we prepare our mental to be positive untuk mencari hikmah daripada musibah. Rentetan daripada itu, soalan saya, adakah Pak Pin akan tubuhkan koperasi walaupun Pak Pin mencuri bidang lain? Saya memang telah tubuhkan koperasi taman ni dalam proses lah ya. Satu lagi saya sedang merancang untuk tubuh koperasi keluarga. Sebab ini satu untuk matlamat spesifik fokus juga, saya ada nak buat pertanian.
Saya ada tanah di Lancang tu, tanah dia tak besar lah, 5 ekar saja. Kalau saya ada 5,000 ekar, 5,000 ekar banyaklah idea kita boleh buat kan. Tapi dalam ruang yang kecil itu, kita cubalah untuk memanfaatkan tanah itu, dan supaya anak-anak saya dapat bersatu, bergabung, tenaga, idea dan sebagainya, kita nak tubuh koperasi, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan ya. Kalau Pak Pen boleh lihat di skrin ya. Okey. Kita ada daripada penyediaan rancangan perniagaan yang kata, sayang Pak Pen tak lama di IKM. Lepas tu lagi apa, siapa? Cik Muhammad Zahidi Halim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pen. Reach out product dan services Co-op MKM kepada public and provide marketing and proactive marketing. Yes. InsyaAllah we will do. Blame the akta but not the institutions. Blame the actor. Jangan macam tu. Saya orang undang-undang, jangan lagi tu. Kan, lagi dan ada juga Tuan Haji Ramlan mantan Timbalan Ketua Pengarah Kapasiti Modal Insan kita, Institut Koperasi Malaysia kita. Anggota selalu tanya, apa sumbangan koperasi kepada anggota perlu ditukar kepada apa yang saya boleh sumbangkan kepada koperasi. Barulah mudah koperasi nak berkembang bila anggota menyumbang dan bekerjasama untuk mencapai matlamat. Dividen adalah bonus. Ya, sangat betul kepada anggota. Yang penting keperluan anggota terjaga. Sangat betul Ketua Haji Ramlan. Saya sangat tertarik dengan beberapa koperasi yang berjaya. Saya nak bagi contoh lah, koperasi Masjid At-Taqwa di Bertamindah. Kerana saya pergi melawat koperasi ini dalam 2-3 kali jugalah. Saya lihat koperasi ini dia mengimarahkan masjid. Dan di dalam koperasi itu ada satu pasar, mini market. Banyak barang di situ. Tapi bila kita buka freezer dalam mini market di koperasi Masjid At-Taqwa ni, banyak ayam organik. Saya tanyalah dari mana sumber ayam ni. Jawab pengurus koperasi itu daripada anggota-anggota. Jadi mereka memberi bantuan dana untuk anggota-anggota memulakan membeli ayam. Setiap ayam dia bayar pula RM3 bila dah ready lah untuk harvest selepas 40 hari. Jadi anggota tu, walaupun dia dah katalah setiap pusingan tu 500 ekor ayam, dapat menjana pendapatan 1,500. Jaga ayam. Semua keperluan seperti makanan ayam, support veterina, modal membuat reban ayam tu dikeluarkan oleh koperasi melalui bantuan daripada beberapa badan kebajikan lain. Jadi saya rasa ini keusahawanan koperasi yang kita cuba untuk galakkan supaya anggota dalam koperasi bukan hanya tunggu dividen setiap hujung tahun. Sebab dividen ni tak banyak. Contohlah kita letak 1,000, dividen 10%, baru dapat 100 setahun. RM8.80 sebulan. Ya. Tak banyaklah. Jadi kalau anggota itu menjadi usahawan, menyediakan produk-produk yang boleh dipasarkan oleh koperasi. Sebab koperasi ni dia menjadi satu badan yang besar, dia boleh memasarkan. Dia boleh mendapat technical support daripada mana-mana badan, organisasi kerajaan ataupun swasta. Kalau perlu veterina, dia boleh panggil veterina sebab dia koperasi, dia ada network dia ada suara dia. Individu mungkin nak tahu, nak telefon veterina pun tak tahu cara kan. Tetapi biarlah individu anggota koperasi menjalankan usaha, menyediakan produk ataupun services, koperasi memasarkan. Saya punya vision lah untuk koperasi komuniti taman di mana saya duduk sekarang ini. Kita membuat urban farming. Setiap rumah, ada 300 lebih rumah tu, setiap rumah menanam sayur. Katalah jalan ini jalan bayam, kita semua tanam bayam. Jalan ini tanam kangkung, jalan ini tanam halia dan sebagainya. Setiap minggu lepas kuliah subuh, semua bawa hasil tani ke surau. Kita bentangkan meja, kita letak sayur-sayur. Ada orang pula dia jadi perai ikan, dia pergi ambil ikan borong dekat mana-mana Kuala Selangor ke mana, bawa ikan segar. Meriah tu. Taman kita menjadi meriah, hubungan antara penghuni taman tu semakin erat dan penghuni taman menjana pendapatan. Ini yang kita dapat visualizekan supaya kita
dapat menggunakan apa ni, anggota-anggota tu menjadi Tarik usahawan. dulu. Contoh satu lagi, kita kata anggota-anggota kita ni ramai orang pencen lah. Ramai ni kita boleh buat dropship. Koperasi mencari produk-produk dan kita bagi kursus supaya mereka ni boleh membuat dropship. Masing-masing ada network. Jadi orang ni boleh jual pada network dia dan sebagainya. Ini yang kita dapat lihat supaya anggota mendapat pendapatan bulanan, bukan saja tunggu dividen setahun sekali. Jadi soalan yang saya nanti-nantikan lah, saya nak dengar jawapan daripada Pak Pin sendiri. Pak Pin, dalam 3 patah perkataan, apakah harapan Pak Pin terhadap koperasi dalam tempoh 10 tahun akan datang? Wow, 3 saja. 3. Padat dan tepat. 3 perkataan je. Pertama, saya rasa saya nak lihat koperasi lebih berdikari. Tak perlu lagi tongkat subsidi ke, tongkat geran ke. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, koperasi ni dia berdikari. Nombor 2, saya rasa saya nak tengok globalization antarabangsa. Kita antarabangsakan produk koperasi kita. Jadi koperasi kita ni bukan sahaja koperasi krepek jual di antara masyarakat kampung. Krepek kita itu kita majukan daripada segi packagingnya, daripada segi brandingnya, dan kita antarabangsakan krepek kita seperti orang Amerika mengantarabangsakan dia punya potato chips. Krepek ubi, krepek pisang kita boleh diantarabangsakan. Itu berdikari antarabangsa. 3. 3, saya rasa menyatukanlah, perpaduan, menyatukan supaya koperasi ini bukan menjarakkan perbezaan di antara golongan orang yang ada dengan golongan orang yang tiada ni, tetapi koperasi menjadi penghubung dan boleh menyatukan antara semua masyarakat Malaysia. Jadi kita tak adalah lagi kategori B40. Kenapa kita nak ada kategori B40? Supaya semua orang ada kategori mencukupi. Kita tak panggil lah B40, mencukupi. Kadang-kadang orang yang B40 ni lebih bahagia kerana dia cukup, dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Kita jadi satu masyarakat yang mencukupi, yang mensyukuri. Jadi wawasan negara kita ialah sejahtera bersama. Jadi itulah yang nombor 3-nya ialah penyatuan, perpaduan. Mantap Pak Pin. Jadi dengan 3 perkataan yang Pak Pin kongsikan dengan kita tu, secara tak langsung kita dah ke akhir penghujung rancangan lah. Penghujung rancangan macam dalam TV pula. Jadi Rina dah boleh jadi host TV lah. Jangan Pak Pin, masih belajar lagi. Jadi di kesempatan ini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Pin atas kesudian datang kembali ke IKM untuk bersama-sama dengan kita untuk share pengalaman beliau dan sebagainya, tips-tips rahsia-rahsia tu. Dan di kesempatan ini mungkin Pak Pin ada final words nak? Ya, saya mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Institut Koperasi Malaysia menjemput saya. Saya ingin walaupun kita masih lagi 2 minggu lah, 3 minggu untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, supaya kita mengingati Hari Raya Korban dan kita sama-sama menghayati pengorbanan kita sebagai seorang rakyat Malaysia, pengorbanan kita sebagai seorang majikan, sebagai seorang yang memegang amanah untuk anggota-anggota koperasi. Kalau kita ini di IKM, setiap kita ini ada pengorbanan yang kita perlu lakukan. Dan sebenarnya kehidupan itu sendiri ialah pengorbanan, ya. Jadi kita hayati sendiri apakah pengorbanan, supaya pengorbanan yang ikhlas dengan niatnya kerana Allah semata-mata mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengambil berkat Hari Raya Korban ini untuk kita menghayati pengorbanan dan erti pengorbanan. Pengorbanan ibu bapa kita yang tidak ternilai. Apakah pula pengorbanan kita untuk ibu bapa kita?
tanya sendiri dan jawab sendiri. Ya. Dan oleh kerana saya juga bersikap sangat terbuka tadi, mungkin ada saya menyinggung perasaan sesiapa, mana-mana pihak. Dengan itu saya memohon maaf. Tetapi kita dalam keadaan untuk mencapai kemajuan, mengejar kemajuan ini perlu berterus terang, perlu lebih candid dan lebih berani menyuarakan pendapat. Tidak semestinya pendapat kita itu disetujui oleh semua orang, tetapi itulah kita sebenarnya wujud untuk memberikan pendapat kita dan terpulang kepada masyarakat untuk menerimanya. Jadi saya mohon maaf jika ada saya tersalah kata. Terima kasih. Jadi Pak Pin, kami berharap, Institut Koperasi Malaysia berharap kita akan bekerjasama pada masa-masa akan datang lah. InsyaAllah. Walaupun Pak Pin berada jauh dekat seberang sana, jauh di benua sana, Saya masih di sini, masih di sini. akan berada di sana satu nanti. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak Pak Pin. Kepada viewers semua, terima kasih banyak-banyak kerana stay dengan kita. Ada 40 orang yang masih live bersama kita. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share kita punya Facebook, Institut Koperasi Malaysia, Instagram dan juga Twitter. Dan saya mohon ampun dan maaf kalau ada apa-apa kesalahan, orang kata bicara atau salah bicara dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita bergurau ya. Kita sebut sama-sama, Institut Koperasi Malaysia menerajui kecemerlangan. Dan 1, 2, ya, Mabik. Dan untuk makluman viewers semua, kita setakat hari inilah dan juga pada sepanjang tahun 2020 kita akan menawarkan kursus secara online secara percuma ya Pak Min, sepanjang 2020. Dan juga kita ada kursus-kursus secara bersemuka, namun masih apa orang kata mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi apa Pak Pin nak sebut tadi? Kita sebut Institut Koperasi Malaysia. 1, 2, 3. Institut Koperasi Malaysia menerajui kecemerlangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.